Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar falsafah dan isu semasa. Baiklah, kita sekarang memasuki kepada kuliah ke-7 yang bertajuk ideologi. Kita teruskan kepada kuliah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan ideologi? Itu persoalan yang besar yang wujud di dalam fikiran Anda. Mungkin. Apa itu pasca modernisasi? Ataupun modernis. Pasca modernis telah ada di barat pada abad 1960-an lagi. Ia merupakan satu reaksi kepada modernis ataupun zaman modern. Pemikiran modernis ini terdiri daripada golongan ataupun ahli-ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke, David Hume, dan diteruskan oleh positivis logik yaitu Karl Popper. Kita teruskan. Fahaman modernis bermula sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh golongan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain. Fahaman modernis ini dibawa oleh ahli-ahli falsafah gerakan Enlightenment menekankan akan peri pentingnya akal fikiran yang rasional di dalam menentukan kebenaran, menentukan apakah bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Mengagungkan akan kejayaan sains dan kaedah saintifik yang terdapat pada masa itu yang merupakan suatu kemajuan di dalam pencapaian ilmu manusia. Dengan adanya kejayaan sains yang berteraskan kepada penggunaan kaedah empirical dan rasional, maka mereka sudah mempunyai satu keyakinan baru akan kebolehan manusia untuk mencapai sesuatu kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan membawa kepada suatu budaya yang baru yang berasaskan kepada rationality, kaedah saintifik dan konsep bahawa manusia ini boleh mencapai kemajuan dengan menggunakan akal fikiran yang ada pada dirinya, yaitu kemampuan manusia itu mencipta sesuatu kehidupan dan masyarakat yang baru yang meninggalkan ciri-ciri lama seperti yang terdapat di dalam masyarakat medieval yang berteraskan kepada keagamaan. Ini adalah sejarah perkembangan ataupun sifat yang terdapat di dalam pemikiran modernis itu, didasari oleh gerakan dan pemikiran Enlightenment. Kita teruskan. Keyakinan ini diteruskan di abad ke-20 dengan adanya kejayaan-kejayaan sains di dalam bidang fizik khususnya, dan dengan adanya ahli-ahli falsafah yang baru seperti Bertrand Russell, Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme logik dan sebagainya. Mereka semuanya menekankan akan pemikiran rasional dan kaedah saintifik di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bukan sahaja masalah alam tabi'i tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Fahaman pasca modernisme. Sains menjadi kayu ukur kebenaran di dalam semua bidang pengetahuan dan aspek kehidupan. Ini adalah sesuatu projek yang agak besar dan radikal, tetapi kemunculan falsafah yang seperti ini yang hanya menekankan akan aspek intelektual, reason dan sains telah mendapat tentangan dari golongan yang kemudiannya digelar sebagai pasca modernisme. Mereka ini menentang modernity seperti yang dibawa oleh golongan Enlightenment dan positivisme logical, kerana mereka menganggap bahawa pendekatan seperti ini adalah bersifat apa yang dikatakan mereka sebagai logic centric, iaitu menekankan akan akal yang rasional semata-mata yang merupakan sesuatu yang tidak seimbang.
Ini adalah kerana kalau kita melihat manusia itu, maka sebagai insan, ianya bukan hanya terdiri daripada aspek intelektual, tetapi juga aspek emosi, intuitif, kerohanian, dan sebagainya. Mereka ini menentang dan mengadakan suatu pemberontakan terhadap logic centrism dan juga terhadap rationality, objectivity, dan kaedah saintifik. Dengan itu, mereka menganggap bahawa sains itu bukanlah ilmu yang bersifat paradigmatik, iaitu sebagai ilmu contoh yang boleh jika sesuatu ilmu yang lain tidak mempunyai ciri-ciri ilmu sains, maka ia tidak dianggap sebagai ilmu. Seperti yang dikatakan oleh positivisme logikal yang menolak dan akan metafizik dan sebagainya. Kita teruskan. Pandangan Thomas Kuhn. Golongan pasca modernis tidak mengambil pendirian yang sebegitu, malahan mereka menentang konsep ini. Mereka juga mempersoalkan akan objektiviti ilmu sains itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh ahli falsafah sains seperti Thomas Kuhn yang mempersoal pandangan modernis yang mengatakan bahawa ilmu sains adalah ilmu yang bersifat objektif, rasional, dan sentiasa progresif dan menuju ke arah kebenaran. Sebaliknya, Kuhn mengatakan bahawa ilmu sains itu adalah sesuatu yang juga mengandungi aspek-aspek bukan rasional. Misalnya, pertukaran teori di dalam sains bukanlah bersandarkan akan faktor-faktor rasional atau logikal semata-mata, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi dan sosiologi, dan ini bukannya bersifat rasional. Psikologi adalah berkait dengan perasaan dan cara manusia menganggap realiti itu bukan dengan berdasarkan logik semata-mata, tetapi mungkin atas pertimbangan-pertimbangan lain seperti estetika dan sebagainya. Dari segi sosiologi, boleh kita katakan bahawa penerimaan teori itu mungkin boleh ditentukan oleh golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat, dan ini adalah faktor sosiologi. Pelbagai fahaman dalam pasca modernisasi. Satu lagi golongan yang boleh dikaitkan dengan golongan pasca modernisme ialah golongan sosial konstruktivis yang mempunyai fahaman bahawa ilmu itu tidak semestinya mencerminkan hakikat yang objektif tentang kebenaran alam ini. Sebaliknya, mereka mengatakan bahawa ilmu itu adalah suatu konstruk yang dikait dengan kepentingan masyarakat ataupun pandangan masyarakat yang masuk ke dalam pembinaan ilmu sains. Apa contohnya? Contohnya, apa yang menjadi kepentingan manusia adalah apa yang menjadi bahan kajian. Umpamanya, jadi alam ini dilihat secara selektif, bukan secara neutral. Manusia memilih apakah aspek-aspek alam yang mempunyai kepentingan di dalam dirinya untuk mencipta sesuatu ilmu yang berguna kepada dirinya. Jadi, dengan itu boleh dikatakan bahawa ahli-ahli sains mempunyai sikap pilih kasih tentang apa yang mereka mahu tekankan mengenai alam tabii ini. Dari sudut itu, mereka tidak menganggap bahawa ilmu sains itu bersifat objektif, tetapi boleh menggambarkan kepentingan manusia itu sendiri. Contoh, Ludwig Fleck, seorang ahli sosiologi yang mengkaji akan sejarah perubatan. Dia mengatakan bahawa kalau kita lihat akan istilah-istilah dan konsep-konsep yang digunakan di dalam penyelidikan perubatan, kita akan dapat melihat aspek sosial konstruktivisme. Ada juga teori-teori seperti teori Darwin di dalam bidang biologi, Theory of Evolution by Natural
selection dipengaruhi oleh keadaan masyarakat sekitarnya, dipengaruhi oleh buku Thomas Malthus yang bertajuk Essay of Populations. Jadi, kita lihat bagaimana keadaan masyarakat boleh mempengaruhi pemikiran biologi. Jadi, bagi pihak sosial konstruktivis, mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa sains itu bukan objektif tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran. Jadi, ini adalah antara teori-teori pasca modernisme dalam bidang sains. Tetapi ada juga fahaman-fahaman lain yang boleh dikaitkan dengan fahaman pasca modernisme seperti deconstruction oleh Derrida. Konsep ilmu dan hubungannya dengan kekuasaan oleh Michael Foucault. Continental philosophy yang dikaitkan dengan ahli-ahli falsafah Prancis dan Jerman seperti Albert Camus dengan eksistensialisme dan sebagainya. Fahaman-fahaman ini menekankan akan aspek kemanusiaan, kepentingan aspek masyarakat manusia, aspek kerohanian, dan sebagainya yang bertentangan dengan konsep objectivity, rationality, dan kaedah saintifik yang ditekankan oleh pihak modernis. Jadi, di sini jelas kelihatan bahwa pasca modernisme merupakan satu reaksi kepada fahaman modernis, dan penentangan ini masih berterusan hingga ke hari ini. Kita teruskan kepada teori relativisme. Teori relativisme. Salah satu ciri utama di dalam fahaman pasca modernisme ialah fahaman relativisme. Teori relativisme ini adalah teori yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif. Relativisme menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Contohnya, dalam sains kita boleh menerima teori A sebagai benar, dan di dalam sudut pandang yang lain kita boleh melihat teori B juga sebagai benar. Jadi, jika kita menganggap bahawa kebenaran itu bukannya bersifat sesuatu yang mutlak, maka ini bermakna bahawa kita boleh menerima pelbagai sudut pandang atas dasar bahawa tidak wujud suatu kebenaran yang mutlak, tetapi wujud cara-cara yang berbeza untuk memahami akan hakikat kebenaran itu. Sebenarnya, sasaran pihak pasca modernisme ialah ilmu sains yang menganggap bahawa hanya sains merupakan ilmu yang sah dan sahih yang memberikan kita kebenaran yang mutlak tentang pengetahuan tentang alam ini. Jadi bagi pihak pasca modernis, konsep relativisme adalah salah satu cara untuk menafikan konsep absolute truth seperti yang didakwa oleh sains. Hanya sains yang mampu memberi kita pengetahuan yang sebenarnya mengenai alam ini. Sebenarnya inilah yang mahu dicabar oleh pihak pasca modernis. Kita teruskan kepada 3 aliran utama di dalam orientasi pemikiran masyarakat contemporary. Profesor Ernest Garner dari London School of Economics di dalam bukunya bertajuk Postmodernism, Reason and Religion mengatakan bahawa sekarang ini terdapat 3 aliran pemikiran yang utama. Yang pertama, aliran Enlightenment Rationalism yang boleh disamakan dengan fahaman modernis. Kedua, fahaman yang menentang akan fahaman Enlightenment Rationalism. Fahaman ini dikenal pasti sebagai pasca modernism. Dan yang ketiga adalah aliran yang berkait dengan keagamaan. Perbincangannya berkisar mengenai agama Islam kerana Garner merupakan seorang ahli sosiologi yang mengkaji masyarakat dan fahaman Islam. Kritikan fahaman relativisme. Fahaman relativisme itu sendiri telah dikritik oleh ahli-ahli falsafah. Fahaman relativisme yang mengatakan bahawa tidak wujud satu kebenaran yang mutlak adalah sesuatu kenyataan yang menafikan kebenarannya sendiri.
Jika kita mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, maka adakah pandangan ini juga merupakan satu pandangan yang mana ia bukan kebenaran yang mutlak? Jadi kenyataan itu sebenarnya telah menafikan dirinya sendiri. Apabila kita mengatakan bahwa kenyataannya adalah tidak ada kebenaran yang mutlak, tetapi adakah kenyataan yang sebegitu juga boleh dianggap sebagai tidak benar secara mutlak? To say there is no absolute truth means that you are saying that even your statement about there is a being no absolute truth is not true because it is subjected to that same belief. Jadi, fahaman relativisme sebenarnya secara logik tidak mempunyai asas logik yang kuat. Apakah kesan fahaman relativisme kepada fahaman keagamaan? Bagi agama Islam, misalnya, ada beberapa kepercayaan yang diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh disangsikan atau diragukan. Kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui. Sebaliknya, jika kita mempunyai fahaman relativis, kita mungkin menganggap bahwa fahaman yang mengatakan bahwa Tuhan itu wujud boleh diterima, tetapi pada masa yang sama kita boleh mengatakan bahwa fahaman Tuhan itu tidak wujud juga boleh diterima. Sekali lagi, kita berhadapan dengan masalah logik di sini. Karena di dalam logik kita tidak boleh menerima kenyataan B dan bukan B itu kedua-duanya benar, karena ini melibatkan percanggahan. Jadi, relativisme membawa kepada percanggahan masalah logik yang serius. Ahli sains juga menolak fahaman relativisme karena jika mereka menerima fahaman tersebut bermaksud membawa implikasi bahwa kajian sains tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Fahaman relativisme menafikan akan kewujudan hakikat atau kebenaran yang mutlak. Maka, ia merupakan satu cabaran kepada kepercayaan keagamaan kerana agama ini bersifat dogmatik. Bermaksud suatu kepercayaan agama itu tidak boleh diubah ataupun dicabar. Penerimanya haruslah bersifat mutlak atau absolut dan tidak boleh meragui akan kebenaran yang disampaikan melalui suatu agama itu. Dari sudut keagamaan, relativisme ditolak kerana sesuatu kepercayaan itu tidak boleh diragui. Itu pendekatan agama dan juga bagi sesuatu agama itu kebenaran masing-masing adalah mutlak. Misalnya, kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu kepercayaan yang dianggap menggambarkan sesuatu kepercayaan yang mutlak. Dengan itu, ia tidak boleh diubah suai ataupun diberi interpretasi yang lain yang tidak menjurus kepada penerimaan sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak. Sedangkan relativisme tidak mengambil sikap yang sedemikian. Dari sudut mana-mana agama, mereka tidak menerima fahaman relativisme ini kerana ia mungkin akan menimbulkan keraguan di dalam kepercayaan mereka seperti yang diajarkan oleh sesuatu agama itu. Maka untuk para pelajar semua yang sedang mengikuti kuliah ini, ideologi yang kita pegang, kamu kena ingat, yang beragama Islam, tiada keraguan di dalam agama kita. Yang beragama-agama lain pula, Anda juga berpegang pada agama Anda masing-masing. Jadi terpulang kepada Anda untuk berfikir dan mempelajari di dalam kuliah ke-7 ini tentang ideologi, kerana terlalu banyak penghujahan dan terlalu banyak benda-benda yang baru mungkin pada diri Anda yang menyebabkan Anda sedikit pening. Maka saya mensyorkan Anda menambahkan bahan bacaan dan mendengar 2 kali atau beberapa kali apa yang telah saya sampaikan bersama-sama dengan nota kuliah yang diberikan. Sampai di sini saja. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum.